Cermin ni hanya alat sahaja. Cermin ni tak mampu mengenali muka saya. Adakah apabila kita tengok di cermin, cermin tu kenal dah muka kita? Tak. Kita yang mengenali muka kita. Maka tu kita ini seperti cermin. Maka cermin tidak mengenali, dia yang mengenali sebenarnya. Yakni apa maksud mengenal Allah? Mengenal akal bagai yang wajib baginya, yakni sifat-sifat yang wajib baginya bagi Allah. Bagai yakni sifat yang mustahil atasnya atas Allah. Dan bagai yang harus baginya, yakni sifat-sifat harus bagi Allah. Tu maksud mengenal Allah, mengenal sifat-sifat dia. Dan tiada dikehendaki dengan mengenal akal Allah itu mengetahui akal zatnya. Kita tak tahu zat Tuhan lagu mana. Kerana semua panca indera makhluk tidak dapat mencapai hakikat Tuhan. Tapi kalau benda makhluk lain tak apa. Pen ni. Sampai kepada hakikat pen ni. Kamu boleh jamu rasa pen ni. Ini hakikat dia. Hakikat sebatang ping hanya lagu ni sahaja. Kerah lagu ni. Tapi zat Tuhan boleh jamu. Boleh pegang, boleh rasa, boleh dengar, boleh cium, boleh bau. Tak boleh. Pas lagu mana? Tengok pun tak boleh pas lagu mana. Payah. Zat tak payah kenal. Yang kenal hanya sifat sahaja. Dan kunhu hakikatnya. Hakikat Allah Ta'ala tidak dapat orang fahami. Tidak ada sehingga ke Nabi Muhammad sendiri pun kata saya sendiri pun tak kenal Tuhan. Setara Nabi Muhammad yang paling kenal pun nak sampai kepada hakikat tidak boleh. Hanya Tuhan yang mengenal Tuhan. Anta kama asnaita ala nafsi. Aku puji mu takut jadi syirik pula. Aku puji dengan kejahilan aku, takut puji itu pujian yang seolah hina pula nisbah padamu. Maka mu sendirilah yang layak memujimu, kerana mu lah yang paling kenal mu. Hebat mu setara mana kalau mu puji baru betul. Kalau aku puji dengan ilmuku yang jahil aku ni, takut jadi keji pula. Maka Nabi Muhammad mengaku lagi, subhanaka la nuhsi sana'an alaika. Maha suci mu Tuhan, wahai Tuhanku, la nuhsi sana'an alaika. Kami tidak mampu nak puji kamu ya Allah. Anta kama asnaita ala nafsi. Mung sebagaimana kamu puji dirimu sendiri, aku tak boleh puji ya Allah ya Tuhanku. Ni pengiktirafan Nabi Muhammad tak mampu nak sampai kepada hakikat Tuhan, nak puji pun tak boleh. Nak kenal lagi-lagi lah. Nak puji pun tak boleh. Maka kenal lagi-lagi lah. Patut orang dok mengaku kenal Tuhan. Kenal qadar dia lah, bukan qadar sampai kepada hakikat kunhu zat dia panggil. Kunhu hakikatnya dia panggil. Kerana apa? Kerana tiada boleh seorang mengetahui akal zatnya zat Allah dan kunhu hakikatnya. Tidak orang boleh kenal zat Tuhan dan hakikat Tuhan melainkan ia Allah juga. Allah Ta'ala sahaja yang mampu mengenal dirinya. Kita tak boleh. Maka tiada sekali-kali jalan bagi ahlul Islam mengenal akan Allah Ta'ala dengan yang lain daripada yang tersebut itu. Satu sahaja. Hak disebut kata sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, tu pun sekadar ilmu kita saja. Nak sampai kepada hakikat kudrat, hakikat iradat, hakikat ilmu, hakikat hayat, hakikat zat, tak siapa pun. Tetapi sekadar perbahasannya sahaja. Tersebut pada hadis dia kata, tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fi khaliqi. Fa innahu la tuhitu bihi fikratu. Artinya berfikir olehmu pada makhluk, yakni merenung, mencari petunjuk, mencari dalil, mencari tanda, mencari kenyataan nyatanya Tuhan.
pada makhluk-makhluk ini. Dan jangan kamu berfikir pada Tuhan yang menjadikan dia. Jangan fikir mengenai Tuhan. Fikir mengenai makhluk ni pun tak habis-habis lagi. Kita faham tak makhluk ni? Tak faham pun. Ni saya sampai kepada hakikat dia. Hakikat kita faham. Ni plastik ni kau dia tak tahu. Ambil daripada gapo dia tahu plastik. Asal daripada pasir, kau asal daripada gapo. Kita sendiri pun tak faham apa. Sama-sama makhluk pun tak erti banyak mana lagi. Tubuh kita tak faham orang ni tujuan gapo dia, bak apa buat panjang ni, bak apa buat ke. Bulu roma kita, ujung bulu roma kita tak faham gapo dia. Ada gapo dia di ujung bulu roma gini. Allah, banyak benda tak tahu. Kita dok rasa kita faham dah. Sebenarnya banyak benda tak faham lagi. Bah kalau nak faham Tuhan lagi-lagi lah tak boleh. Dan jangan kamu berfikir pada Tuhan yang menjadikan dia yang makhluk. Tuhan hok jadi makhluk. Fikir makhluk pun tak ada. Maka bahawasanya Tuhan itu tiada meliputi dengan dia dengan Tuhan oleh fikiran. Fikir kita tak boleh nak menguasai ketuhanan Allah. Kita nak fikir, kita nak menguasai dengan fikiran kita pun tak boleh dikuasai. Dan hasilnya tiada mengetahui akan Allah melainkan Allah. Maka yang mengenali Allah hanyalah Allah. Kita tak mampu. Kita hanya jadi alat sahaja. Kadang-kadang alat itu pun tidak memberi faedah juga. Seperti tengok. Ana nak tahu muka ana lagu mana, ana pun ambil cermin. Awak nak tahu muka lagu mana, muka awak ambil cermin. Tengok. Oh. Sekarang saya kenal lah muka saya lagu ni. Saya mengenali diri saya. Bukan cermin ini mengenali muka saya. Cermin ni hanya alat sahaja. Cermin ni tak mampu mengenali muka saya. Adakah apabila kita tengok di cermin, cermin tu kenal dah muka kita tak? Kita yang mengenali muka kita. Maka tu kita ini seperti cermin. Maka cermin tidak mengenali, dia yang mengenali sebenarnya. Tapi kalau tanpa cermin boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma nak zahirkan keindahan itu pada cermin. Kalau orang sufi kata, kalau cermin kosong tak apa, tetapi apabila orang bercermin, maka zahirlah rupa bentuk yang indah di cermin itu. Maka Tuhan kalau tanpa makhluk Tuhan indah. Ya. Tuhan comel, ya. Tuhan hebat, ya. Tetapi kalau ada makhluk, maka zahirlah di cermin makhluk itu keindahan Tuhan. Lagu mana kita nak nampak kuat Tuhan kalau tidak zahir di makhluk? Tapi kalau tak ada makhluk pun Tuhan tetap kuat. Sebab tu Tuhan kata, aku ini khazanah yang tersembunyi. Maka lahirlah makhluk untuk sebagai cermin bagi diriku. Maka cerita ni adalah cerita seperti seorang sedang bercermin. Cerita cermin kau cerita orang tajuk tu. Tentu sekali cerita orang yang sedang bercermin. Tak ada cerita cermin mengenali Tuhan, tak ada. Maka kita sekarang hanya watak sekadar tu sahaja. Jangan rasa lebih daripada tu. Jangan rasa hebat, jangan rasa bisa, jangan rasa pandai. Jangan nak minta lebih daripada Allah. Cukuplah kamu sebagai tempat zahir ketanda Allah Ta'ala, kenyataan Allah. Cukup dah. Mu nak gapo dia lagi. Hak tu pun patut kalau mu rasa dirimu lagi patut bersyukur dah. Kita nak faham lagu mana comel kalau Tuhan tak buat seseorang yang comel. Oi, comel lagu ni rupanya. Baru saya faham comel ni. Maka keindahan itu dizahirkan oleh Allah Ta'ala. Kita tidak kata Tuhan tu makhluk tu Tuhan. Tetapi fahamlah. Cermin-cerminlah diri anda. Dan tiada mengetahui akan Allah melainkan Allah. Jelas perkataan ni. Sepakat ulama, tak ada khilaf ulama. Ada orang tak boleh terima lagi perkataan ni. Aku boleh kenal. Siapa dia mu nak kenal Tuhan? Yang boleh mengaji lah ni ilmu mantik, ilmu makulat, ilmu tauhid, ilmu mutakallim. Ambo lah kenal Tuhannya.
Tiada yang mengetahui akan Allah melainkan Allah. Merasa bisa benar dah tu. Mu jadi iblis sekarang. Lupa darat teh. Maka Tuhan gambar ke satu rupa makhluk yang lupa darat teh dipanggil iblis. Iblis ini kadang-kadang dia jadi benda, kadang-kadang dia jadi sifat. Maka apabila jadi sifat dia akan berada di mana-mana. Dia berada di siapa sahaja. Kadang-kadang iblis berada di manusia. Kadang-kadang iblis berada di siapa pun yang ikut perangai iblis, maka cukuplah. Maka mengenal idrak, meninggal idrak, itulah idrak. Yakni al-ajzu anil idraki idrakum. Lemahnya kita daripada nak mengenal Allah Ta'ala itulah sebenarnya mengenal Allah. Yakni kita rasa yang Tuhan itu satu benda yang tidak dapat dikenali kerana terlalu hebat dan terlalu lemahnya kita, sehingga kita sendiri tidak mampu mengenal Tuhan. Maka itulah kamu tu sebenar-benar kenal dah sekarang. Bukan kata ngaji tak faham. Oh, ngaji tak faham langsung. Kau faham tu koya kenal Tuhan. Tengok hamba mana faham langsung ngaji. Ya dulu lagi periksa boleh 5 semacam. Nampak? Hak ni 2, 3, 4 kali lagi bodoh tu. Setara hok bisa pun tak faham, hok tak faham lagi-lagi lah tak faham. Ni lemah daripada nak memahami Tuhan itu adalah memahaminya, yakni mendapat. Lemah daripada nak mendapat, menguasai, mengenai Tuhan itu adalah sebenar-benarnya mendapat, memahami maknanya. Dan periksa pada zat Allah Ta'ala itu isyrak. Syirik, yakni menyengutukan dia. Sudah. Bak apa pula periksa bak zat jadi syirik pula? Kerana kalau kita memahami zat Tuhan ataupun diri Tuhan dengan ilmu kita, berarti kita mensyirikkan lagi. Sebab apa? Kerana dengan kejahilan kita rasa mentauhidkan Allah. Tuhan saja boleh mentauhidkan dia. Mentauhidkan dengan ilmu kita yang jahil lagu ni, seolah-olah mensyirikkan Tuhan pula. Orang yang mendakwa mentauhidkan Allah, berarti dia mensyirikkan Allah. Hanya Allah boleh mentauhidkan Allah. Dia sendiri hakikat. Kita hok jahil. Gini supaya kita ada beli cicing batu delimo go mahal dah. Demo jual adalah 500,000 sia IC kau berapa dia. Kita pun buat pergi kat orang tak tahu alif jatuh tepi kedai kopi duk buang. Kita tengok, berapa dia ni, kita tanya, wak lelak tanyalah. Dia kata barang ni barang ganah ni tak tahu kat mana dia pun. Kita pun dia tengok dengan dia duk puji. Kita kata puji orang lagu ni tak jadi apa. Apa kita tak percaya dia puji. Dia puji sungguh dah. Barang ni. Sebab dengan ilmu dia, hamba kalau demo puji, betul dah batu ni batu gomha, tapi kalau tak demo puji, tak boleh pakai lah mana. Tapi kalau kita pergi tempat orang pandai semua tengok, barang ni molek. Cukup. Demo kata molek orang ni. Cukup. Apa? Sebab demo tahu batu ni. Maka perkataan demo paling tepat berbanding dengan hok kedai kopi royak berok. Maka cukup Tuhan lah mentauhid Tuhan. Kita nak mentauhid Tuhan lagu mana? Tak buah kedai kopi ya kita sebenarnya. Tetapi kena berusaha untuk mengenali Tuhan. Sekalipun tak mengenal kita seperti perbualan di kedai kopi yang tidak memberi apa makna kepada satu benda yang sangat bernilai. Ahli dia tidak ada ahli. Nabi Muhammad bisa sekali pun mengaku akak tangan. Pas kita nak mengaku nak mentauhidkan Tuhan, belajar boleh, tetapi kepapai kepada hakikat tidak boleh sama sekali. Yakni menyekutukan dia. Periksa zat Tuhan, cek sebab zat Tuhan boleh membawa kepada syirik. Kerana semua tidak sampai kepada hakikat yang sebenar, maka ucapan kita, rasa dan faham kita itu tentu tidak sama dengan hakikat yang sebenar. Maka seolah-olah dusta berlaku. Telah berkata oleh Ishaq ibnu Rahawayh namanya. Ibnu Rahawayh Waihin.
Sibawaihin. Ni antara ulama nama waih ni. Sibawai, Rahawai. Siapa dia lagi? Ada lah 2-3 orang. Ishaq ibnu Rahawai nama dia. Sibawai ai rihut tuffah namanya. Rihut tuffah. Siba tuffah so. Waih ni maknanya bau apple. Sebab apa? Sebab Sibawai ni orang comel. Sibawai ni gelar dia adalah bau apple maksud dia. Nama dia Sibawai bau apple maknanya. Sebab apa? Sebab Sibawai ni dia orang comel, amrok dia. Pak tua dia orang comel. Super retin. Maka dia ngaji dengan tok guru dia alif belakang tak habis. Comel tak comel dia, takut terfitnah kepada orang lain. Takut tak galik dok tengok tok guru dia, dok tengok dia dah pula. Maka dia pakai lagu ni. Tu Sibawai. Jadi jago dalam ilmu nahwu. Sibawai. Dia meninggalkan sebutir kitab yang tidak sempat dia tulis nama dia. Dia tulis kitab tak sempat nama kau dia tak boleh tulis. Maka orang bertulis Al-Kitab sahaja. Nama Al-Kitab. Dia pun mengarang satu kitab nama Al-Kitab saja, tak tahu kau tahu. Ada ulama sekarang beri nama kitab Sibawai. Tapi tak ada nama, dia tak ada beri nama. Tu kitab ilmu dia. Sibawai. Ishaq ibnu Rahawai ini tak tahu generasi ke berapa, generasi 400 tu kali. Ishaq ibnu Rahawai, kau berapa kamu tak ingat Dia kata ni kau dia Ishaq ibnu Rahawai kata barang siapa mensifat ke Allah maka diserupakan sifatnya dengan sifat seseorang daripada makhluk Allah maka iaitu kafir. Siapa dia kata sifat Tuhan serupa dengan sifat makhluk? Kafir. Dengan Allah yang amat besar nama kafir, dengan Allah yang amat besar maka dia telah kafir dengan Tuhan. Dia kata Tuhan manusia ni duduk, manusia serupa dengan Tuhan, jadi kafir. Mensifatkan Allah dengan sifat makhluk. Tuhan duduk serupa makhluk. Tuhan makan, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Hak ni kafir kata Ishaq ibnu Rahawai. Tapi kali kata Tuhan ada tangan tapi tangan tak serupa dengan makhluk. Sudah. Saat ni kata kalau Tuhan ada tangan, tangan serupa makhluk, ni sepakat jadi kafir. Tapi kalau dia kata Tuhan ada tangan tapi tangan tak serupa makhluk juga, tak jadi kafir, cuma jadi fasik. Sebab separuh tak ada habis lagi baca. Tuhan nak serupa tangan. Jadi nampak macam nak serupa dak kau bapak? Tak serupa dengan makhluk tapi ada tangan tapi tak serupa makhluk. Demo serupa lembu tapi tak serupa lembu lah. Demo serupa lembu dah tapi tak serupa lembu ni. Gini. Tengok, demo ada tanduk, demo temah, demo bodoh serupa lembu tapi tak serupa lembu lah naik kan. Kecek lagu tu. Jadi nak kata puji sangat, keji sangat pun dok. Maka ulama khilaf, pendapat muktamad kata orang ni jadi fasik. Dan kata Nuaim ibnu Hammad. Barang siapa menyerupakan Allah yakni diiktikadkan bersama Allah dengan sesuatu daripada makhluk ini maka sanya kufur iyo. Siapa dia kata Tuhan sama dengan makhluk, kafir. Apa-apa sudut pun kafir. Tuhan duduk atas harah. Duduk lagu ni. Dia kayak gini. Kafir selalu. Tuhan duduk lagu mana? Duduk lagu ni, duduk lagu ni. Nak balik lagu mana? Lagi waktu reti lagi kau. Ada orang ngajar lagu tu. Ada duk ngajar lah ni kau itu. Selamat-selamat lagi. Molek. Tak ada orang igak dia. Penuh dia ceramah sekali. Dia kata Tuhan duduk selalu atas harah. Lagu mana? Selalu lagu ni. Biarlah ayat selalu lagu ni. Bodoh lah. Dia dengar pun tepik tengok dia dengar. Molek-molek lagi dia. Tak ada masalah ke apa dia. Bermaharaja rela lagi dia duduk mengajar. Allahu Rabbi. Tak ada witin tak ke gapo, tak ada. Ada masalah dah ni. Ngajar Wahabi pun tak apa. Pok kita ke terima belaka. Terima belaka Wahabi kau gapo dia. Jadi nasi khabu belaka. Macam-macam. Barang kerja ngapo kau si kodah. Dan barang siapa engkar ia sesiapa akan barang yang mensifat oleh Allah dengan dia akan dirinya maka sonya kufur. Begitu juga kalau kita engkar barang hak dalam Al-Quran, Tuhan sebut mengenai diri dia. Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan beristiwa di atas arah.
Wajib kena beriman. Ya, wajib kerana ini adalah perkataan yang keluar daripada Al-Quran. Semua orang Islam percaya istawa ada. Tapi apa dia maksud istawa? Tak tahu. Lafaz tu wajib percaya kerana lafaz. Itu lafaz Al-Quran. Tuhan ada yadun. Ya. Apa dia maksud yadun tangan? Tak tahu. Hamba lafaz tu hamba percaya sebab Al-Quran. Sebutih urut pun tak boleh ingkar kerana bagi Al-Quran. Maka nak sabit 100% tak boleh. Ahli sunnah ambil pendapat lagu mana? Kita beriman dengan lafaz, makna masih lagi kita ihtimal, kita takwil. Tu ulama salah kata. Kita beriman dengan lafaz dia, makna kita takwil. Takwil ulama salah, tak tahu gapo dia. Tahwil ulama khalaf, makna yadun adalah makna kudrah, kuasa. Oh, dia takwil betul. Ulama salah tak tahu gapo dia. Kedua-duanya beriman dengan lafaz yadung itu. Bukan kata apabila kita takwil, yakni kita tidak beriman dengan lafaz Al-Quran. Tak, kita beriman lafaz Al-Quran.